A pool of molten materials forming a new joint. A battle between man and metal. The best welding and construction work created with passion and craftsmanship. Ready to take a challenge.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zawawi bin Muhammad Zubir, merupakan pegawai penilai di NIATS Oil and Gas and Marine Academy. Baik. Ucapan terima kasih kepada PASAK, iaitu Pusat Aspirasi Anak Perak, yang menganjurkan program Minggu Tibet Perak 2021. Tak lupa juga kepada Ruang Cikgu Berhad yang memberi peluang kepada saya untuk menerangkan, memperkenalkan niat kepada semua ya. Baik. Jadi tanpa membuang masa, saya teruskan dengan slide. Baik. Baik. NIATS Oil and Gas and Marine Academy sebut sedikit berkenaan dengan NIATS yang saya boleh sharekan. NIATS ni bertempat di Seri Manjung. Kita di kawasan pengindustrian Seri Manjung lah. Okey. Jadi di kawasan Seri Manjung dia agak niat kita fokus ataupun niat ni ditubuhkan. Dipilih lokasi di kawasan Manjung kerana kawasan Manjung ni sangat strategik di mana berhampiran dengan kawasan-kawasan perindustrian di luar sana dari sektor perindustrian ataupun perkapalan lah. Jadi NIATS ni kita tubuhkan di Manjung ni memudahkan pelatih-pelatih kita selepas tamat, iaitu mudah untuk seterusnya boleh terus ke industri ya. Okey, next. Okey, NIAT juga merupakan sebuah pusat bertauliah yang berdaftar di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran. Okey, mula beroperasi daripada Julai 2013. Okey, sepanjang tempoh daripada Julai 2013 sehingga September 2021 sekarang, okey, kita telah berjaya mendaftarkan kumpulan iaitu batch daripada batch 1 sehingga 38 batch daripada tempoh maksudnya daripada 2013 sehingga sekarang 2021 batch, kumpulan batch pelatih yang kita daftarkan seramai sebanyak 38 batch. Jadi daripada September 2013 hingga September 2021, batch 1 hingga batch 32 telah pun tamat. Jadi daripada batch 33 hingga 38 tu masih berada di NIAT dan masih menjalani latihan. Okey. Next. Okey. NIAT merupakan pusat, maksudnya NIAT ni kita melatih dari segi proses pembelajaran. Jadi daripada pengiktirafan dari kelulusan pula, sijil yang seperti tuan-tuan yang lihat, sijil kelulusan kita ini dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran di bawah Kementerian Sumber Manusia. Jadi pengiktirafan kelulusan SKM 3 ni sekarang ni sangat diperlukan, maksudnya mendapat permintaan yang tinggi. Jadi di mana-mana pelatih-pelatih yang nak bekerja di dalam sektor industri, dia kena mempunyai syarat iaitu SKM tahap 3. Okey, SKM tahap 3 ni merupakan pengiktirafan kepada pelatih. Jadi mana-mana pelatih untuk bekerja di industri dalam bidang kimpalan, so dia akan melihat daripada SKM ni. SKM tahap 3 boleh digunakan pakai, diiktiraf oleh kerajaan sendiri. Okey, next. Okey, program yang ditawarkan. Program kita ada beberapa program. Salah satunya adalah kursus penuh masa, iaitu teknologi kimpalan dan fabrikasi, proses kimpalan, kepingan arka logam. Okey, kod program kita adalah MC 023 2012. Okey, badan persijilan seperti yang saya maklumkan tadi di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran JBK di bawah Kementerian Sumber Manusia. Next. Okey, seterusnya
Khusus jangka pendek, teknologi kimpalan dan fabrikasi. Seperti yang tuan-tuan, puan-puan lihat, okey, kita ada beberapa program yang lain lagi. Kita ada 7 program. Okey, untuk tuan-tuan boleh maksudnya boleh memilih lah. Okey, berkenaan dengan apa saja bidang yang ataupun persijilan apa yang tuan-tuan puan-puan inginkan. Okey, jadi persijilan yang kita buat ni khusus jangka pendek ni kita buat maksudnya niat merupakan center tempat di mana persijilan ni dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan iaitu CIDB lah. Jadi CIDB akan buat program bersama dengan niat, maksudnya tuan-tuan nak buat program short course bolehlah berdaftar dengan kita selepas ni. Okey, program persijilan pula dikeluarkan oleh CIDB sendirilah. Okey, next. Okey, baik, syarat kemasukan. Okey, syarat kemasukan ni yang pertama lah mesti warga negara Malaysia, berumur 15 hingga 35 tahun. Okey, sedikit sebanyak saya terangkan berkenaan dengan umur. Kenapa berumur 15 tahun? Ini menunjukkan bahawa pengambilan berumur 15. Jadi adik-adik di luar sana yang berumur 15, maksudnya untuk mempelajari kemahiran ni dah boleh, maksudnya secara perkongsian lah kepada tuan-tuan perempuan. Okey, yang ni atas pengalaman antara saya dan juga cikgu-cikgu di luar sana lah, di mana kita dapati kebanyakan pelajar-pelajar yang berumur berusia 15 hingga 16 tahun ni, maksudnya di sekolah dia tak boleh nak fokus ataupun tak boleh nak teruskan di sekolah untuk tamat sampai SPM. Sebab atas boleh dikatakan bukan laluannya. Sebenarnya mungkin kemungkinan adik-adik kita ni ini adalah orang kemahiran yang sepatutnya kita pandang, kita lihatlah. Jadi kita kena fokus. Kalau dia orang tak berminat, maksud dia orang terus kepada tamat SPM gagal. Okey, maksudnya pada dia orang dah down, dia orang tak tahu mana hala tuju. Jadi sebenarnya kalau kita dapat detect daripada awal, maksudnya berusia 15 kita dapat kesan pelajaran dia tak boleh nak teruskan. Jadi ada laluan yang lain sebenarnya. Yang ni guru-guru sekarang dah mula nampak pada masalah sekarang pada ibu bapa. Sebab ibu bapa ni pada konsep pada ibu bapa, mindset dia kata syarat kena habis sekolah baru boleh berjaya. Maksudnya nak pergi tempat-tempat belajar yang lain. Okey, jadi sebenarnya tak. Sepatutnya kita maksudnya dapat kesan daripada awal, sekiranya dia tak berminat dalam akademik, okey, dia ada hala tuju yang lain dalam bidang kemahiran. Okey. Jadi itu sebuah sikit berkenaan dengan umur 15 tahun hingga 35 tahun syarat untuk kemasukan. Seterusnya sihat tubuh badan. Okey. Dan sihat tubuh badan ni kebanyakan soalan-soalan yang dikaitkan kepada saya sebelum ni, maksudnya macam orang yang rabun mata. Boleh tak boleh? Okey, sebenarnya tak ada masalah. Setakat ni kita lihat dari segi praktikal dari segi pelatih-pelatih kita yang di mana ada masalah penglihatan. Tetapi saya melihat dari sudut praktikal, pelatih-pelatih kita mampu untuk tamatkan seterusnya bekerja. Jadi tak ada masalah sebenarnya. Ada masalah rabun mata ke, sebenarnya tak ada masalah. Saya boleh bagi jaminan sebab atas praktikal yang kita dah lalui bersama pelatih-pelatih kita yang mana ada masalah kritikal mata, masih boleh teruskan, dia boleh buat. Okey. Seterusnya menguasai 3M. Membaca, menulis dan mengira. Okey, ditambah satu lagi pula minat. Okey, dia boleh membaca, menulis dan mengira. Seterusnya ditambah lagi minat. Okey, memiliki sijil berhenti sekolah. Memiliki ni sijil berhenti sekolah ni maksudnya kalau dia habis UPSR lah. Kalau dia habis PT3 lah. Sijil yang terakhir. Maksudnya dia berhenti sekolah tu. Okey, next. Okey, aliran pembelajaran. Aliran pembelajaran ni untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan, adik-adik semua, okey, kita kat sini selama tempoh 18 bulan, iaitu 1 tahun 6 bulan lah. Okey, 3 semester. Okey, kita pecah kepada 3 semester, 1, 2 dan juga 3. Okey. Okey, aliran pula kalau kita tengok di situ amali kita 70%, teori 30%. Membawa masuk amali, praktikal kita lebih daripada teori. Ya, untuk kemahiran kita banyak melaksanakan kerja. Jadi bila adik-adik apabila berada di sini fokus kepada amali. Teori ni okey, kita maksudnya kalau kita buat kerja, teori ni pun penting juga. Jadi maksudnya teori yang ringkas, tak seperti di sekolah. Sekolah semua kita belajar macam-macam subjek lah, tapi di tempat kemahiran ni kita lebih kepada praktikal.
Okey, praktikal yang kita terapkan 70% lah, melebihi teori 30%. Next. Okey, ini gambar yang latihan amali, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik boleh lihat. Ini salah apa selain daripada video yang tuan-tuan, puan-puan, adik-adik tengok tadi tu, ini adalah gambar latihan amali yang dilaksanakan lah. Next. Okey, next. Okey, berkenaan dengan pinjaman kewangan. Okey, pinjaman kewangan di bawah pembiayaan melalui pinjaman penuh oleh Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran iaitu PTPK lah, termasuk allowance sara hidup. Okey, berjumlah 600 bulan. Okey, jadi untuk adik-adik untuk masuk dalam bidang kemahiran ni berkenaan dengan kewangan, kalau ada masalah kewangan tak perlu risau sebab ada PTPK, Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran yang dia dah membiayai pembiayaan berbentuk pinjaman lah, dia dapat allowance sara hidup. Okey, next. Okey, yuran pendaftaran yang dikenakan iaitu RM840 saja. Dalam RM840 tu maksudnya apabila tuan-puan ada bayar RM840, kita pulangkan kembali sebenarnya. Kita pulangkan berbentuk apa? Kat situ kalau perempuan tuan-tuan lihat, pakaian seragam, okey, peralatan, pendaftaran sijil, insurans, duty stamp dan juga pentadbiran. Itu dalam RM840 tu sebenarnya. Toolbox kalau tuan-tuan perempuan nak beli di luar lebih lagi. Okey, mahal lagi ya. Okey. Next. Okey, persijilan ni seperti yang saya maklumkan tadi, Sijil Kemahiran Malaysia SKN tahap 3 ditauliahkan sendiri oleh Kementerian Sumber Manusia. Okey. Jadi kalau tuan-tuan tengok sini niat kita menyediakan pelatihan. Maksudnya menjalin latihan di sini berkenaan dengan pinjaman, berkenaan dengan persijilan. Kalau tuan-tuan lihat semua daripada Kementerian Sumber Manusia, di bawah Kementerian Sumber Manusia. Persijilan daripada JPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran, berkenaan dengan pinjaman di bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran. Next. Okey, ini khusus tambahan. Selain daripada kita melatih pelatih-pelatih kita di sini, kita juga menyediakan program, maksudnya tambahan, cert tambahan kepada pelatih-pelatih kita untuk dia lebih, maksudnya lebih cepat ataupun lebih berkemahiran lebih. Maksudnya dia diiktiraf oleh CIDB kita melalui kursus tambahan yang kita sediakan. Okey. Kat sini seperti yang awal saya maklumkan, kat sini kita buat kad hijau. Okey, melalui kad hijau tu pelatih kita boleh menjalani kursus-kursus tambahan. Kita sediakan program-program seperti di bawah CIDB untuk melengkapkan pelatih kita dengan cert-cert tambahan supaya ia mudah, senang untuk dia masuk di dalam industri. Next. Okey, seperti biasalah. Dalam kita mempelajari ini kita tak lupa, jangan lupa. Maksudnya adik-adik jangan nampak kepada datang sini untuk belajar. Kita juga ada program-program yang kita buat untuk pelatih kita seperti gambar yang adik-adik tengoklah, tuan-tuan perempuan boleh lihatlah. Okey, kat sini juga kita menubuhkan pasukan tim bola sepak, kita masuk dalam Liga Manjung seterusnya. Bukan apa, untuk pelatih-pelatih kita, beri mereka kemudahan, maksudnya bagi mereka berkecimpung dalam boleh bersukan lah di sini. Okey, seterusnya ini program-program yang lain iaitu program kemasyarakatan yang kita jalankan. Okey, kita bersih masjid dan lain-lain lagi lah program-program yang kita buat. Okey, next. Next. Okey, laluan kerjaya sesebuah sedikit saya kongsikan. Selepas adik-adik tamat pengajian di Niat, okey, adik-adik boleh terus bekerja di industri sebab industri telah bersedia untuk ambil adik-adik sebab adik-adik telah dilatih. Okey, telah dilatih secara khusus, secara mahir dan seterusnya boleh masuk dalam industri-industri yang mana adik-adik berminat lah. Okey, laluan kerjaya selain daripada welding ni, kalau adik-adik tengok kepada saya kongsi sikit berkenaan dengan ialah kita bekerja, kita melihat kepada gaji. Okey, gaji antara gaji yang terbesar ni salah satunya welder lah. Okey, jadi yang ni sebuah sedikit adik-adik boleh buat research dalam internet, boleh tengok kerjaya seorang welder macam mana laluan dia. Apa yang saya boleh kongsikan, apa yang boleh sharekan kepada adik-adik semua. Alhamdulillah, pelatih-pelatih kita berumur 18 tahun dah mula
okey, mendapat gaji sejumlah di antara 2 hingga 3,000 untuk baru berusia 18 tahun. Okey, next. Ni yang lain pipeline installation, iaitu underwater welding. Kalau underwater welding ni adik-adik boleh terus, maksudnya habis dapat CJ Kemahiran boleh pergi mengambil kursus-kursus yang lain. Okey, ambil cert macam tadi saya share kan di bawah CIDB tersebut. Di bawah CIDB dia ada program-program tambahan. Untuk underwater welder pun sama juga. Okey. Jadi itu saja setakat ni yang saya boleh kongsikan atau saya sharekan berkenaan dengan niat. Secara kalau sekiranya berminat, tuan-tuan, perempuan, adik-adik boleh menghubungi niat. Okey, kita ada nombor kontak, boleh hubungi niat dan seterusnya. Kalau apa-apa soalan boleh ditanyakan kepada saya ataupun boleh tanya kepada niat. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.